Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 5 yang Ustaz kasihi. Semoga semuanya sudah bersedia untuk pelajaran hari ini. Sentiasalah berada di rumah, ini ingatan Ustaz. Dan jangan berjalan ke mana-mana sekiranya tidak ada keperluan sepanjang kita berada di PKP. Puaslah pada hari ini. Ustaz harap semuanya berpuasa, tidak penting ya. Okey. Sambungan daripada pelajaran minggu lepas berkenaan dengan kefahaman surah Al-Ma'un, ya, dan kamu sudah menyiapkan tugasan kamu pada minggu lepas. Ustaz ucapkan tahniah kepada yang telah menyiapkan tugasan mereka. Dan pada minggu ini kita akan menyambung pelajaran daripada kefahaman surah Al-Ma'un. Kamu boleh lihat buku teks masing-masing di muka surat 22. Ya, bukan muka surat 22 tu. Ya, boleh nampak di sana. Ustaz ambil daripada buku teks saja supaya senang untuk menerangkan pelajaran. Okey. Surah Al-Ma'un yang seperti mana sudah kamu pelajari sebelum ini, ya, berkenaan dengan orang-orang yang mendustakan agama. Ada berapa golongan yang mendustakan agama itu dinyatakan di dalam intisari surah Al-Ma'un, iaitulah mereka yang bersikap kasar dengan anak yatim, tidak menggalakkan orang lain memberi makan kepada fakir miskin, lalai dan cuai melakukan ibadah solat, suka menunjuk-nunjuk, itu riak namanya, menunjuk kebaikan yang mereka lakukan dengan niat supaya minta dipuji. Minta puji benar. Ya, enggan menghulurkan bantuan kepada orang lain. Ya, maknanya 5 perkara ini adalah mereka yang termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama. Baik, jadi apakah pengajaran yang kita dapat daripada kefahaman surah Al-Ma'un? Pertamanya ialah Allah mahu supaya kita ini berkasih sayang sesama manusia, terutamanya kepada anak yatim. Ya, kalau semua maklum, ya, semua sudah maklum bahawasanya Nabi Muhammad juga merupakan anak yatim. Ya, jadi kita kena berkasih sayang sama anak-anak yatim ni. Ya, dengan macam mana caranya? Menjalinkan silaturrahim, menjauhi permusuhan, bergaul dengan menjaga tata susila. Kenapa ya kita kena berkasih sayang terutamanya kepada anak yatim? Kerana mereka ini bukan seperti macam kita ni. Kita ni ada bapa dan ibu. Mereka itu melalui kesukaran dalam kehidupan mereka kerana telah kehilangan orang tua, sama ada ayah ataupun ibu, lebih-lebih lagi ayah lah. Bapa, kerana apa? Kerana bapa yang bertanggungjawab untuk menyara kehidupan mereka. Maka kita kasihi mereka. Yang kedua ialah melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Bila kita buat ibadah, sungguh-sungguh kita buat. Macam contohnya hari ini kita buat apa? Kita buat ibadah puasa kan? Kita buat ibadah puasa itu jangan puasa saja tapi tidak solat. Puasa dan juga solat. Itu maknanya juga melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Orang yang berpuasa tapi tidak solat, sia-sialah pahala puasanya. Ya. Jadi kalau berpuasa itu dia mesti disertai dengan niat yang ikhlas. Bukannya kerana nanti kena bari usin lepas ya berpuasa 30 hari, maka dia berpuasalah. Tidak, itu maknanya tidak niat, tidak ikhlas. Ya, biarpun ibu bapa kamu menjanjikan hadiah selepas kamu berpuasa, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya ikhlas kerana Allah. Kalau kena bagi, syukurlah kan. Yang kedua ialah menjauhi riya. Apa tu riya? Riya itu ialah menunjuk-nunjuk kebaikan kita. Jauhi. Kerana mereka yang bersikap riya ini, amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, melazimi ibadah fardu dan sunat. Kita ini di bulan Ramadan kan.
Berpuasa itu wajib. Solat 5 waktu itu wajib. Dan juga ada juga amalan-amalan sunat dia. Apa dia? Kita makan kurma waktu berbuka itu sunat. Kita lazimi, senang saja, tidak susah. Kan bersegera berbuka itu juga amalan sunat. Dan di samping itu pada waktu malam solat tarawih. Kalau tidak sanggup sampai 20 rakaat, 8 rakaat pun cukup sudah. Kemudian tambah dengan 3 witir. Dan yang ketiga, memupuk sikap suka membantu mereka yang dalam kesusahan. Siapa yang ada susah, kita bantu dia. Malah pada bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk memperbanyakkan sedekah. Ya, cuba lihat, menerima wang, makanan dan pakaian. Kita tahu di sana ada yang kesusahan kan, kita bagi dia sekadar apa yang kita mampu. Kemudian membantu ibu bapa dan juga guru. Sekarang anak-anak semua di rumah, bantu ibu bapa, sapu lantai, cuci kain, buat kuih. Kan waktu mau berbuka, tolong buat air. Senang semua tu. Dan yang ketiga, membantu rakan yang belum menguasai pelajaran. Mungkin ada kawan yang di sebelah rumah kan datang sama-sama belajar sama kita waktu PKP ini. Boleh belajar sama-sama. Ya, kalau dia tidak faham, kita boleh bantu. Kalau ada kita tidak faham, kita boleh tanya dia, mungkin dia boleh bantu. Okey. Jadi itu sahaja yang perlu Ustaz jelaskan mengenai tajuk pelajaran kita pada hari ini, dan Ustaz sudah sediakan satu tugasan yang amat senang untuk kamu buat. Apa dia? Kamu buat peta minda, ya, peta buih, dan kamu cuma masukkan saja di tengah-tengah itu kamu letak pengajaran daripada surah Al-Maun. Kemudian ada 3 perkara pengajaran daripada surah Al-Maun itu. Apa dia ini? 1, berkasih sayang ni. Kemudian 2, melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, memupuk sikap suka membantu mereka yang dalam kesusahan. Kemudian daripada setiap daripada pengajaran ini, dia ada pecahannya lagi. Kamu tinggal tulis sahaja. Ya, kamu tinggal tulis. Tulis dengan tulisan yang cantik ya, pelan-pelan, jangan kelang kabut. Panjang masa kita ini. Kamu ada masa lebih kurang 1 jam untuk kamu membuat, malah seharian ya, kamu melakukan kerja kamu ini. Baik, Ustaz harap kamu dapat menyelesaikannya dan juga dapat belajar di rumah dengan lebih tenang dan juga lebih kondusif. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.